السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah bulanan kita menggunakan kitab Tanwirul Masalik, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita sampai muka surat 7. Betul tak? 4 dah. Baru 4. Betul? 7. 7. Muka surat 7.
Hukum air yang kurang dari 2 kolah. Air 2 kolah 190 liter atau ukuran 58 cm panjang, dalam, lebar, segi 4 tepat, ataupun diukur 1 hasta suku panjang, 1 hasta suku lebar, 1 hasta suku dalam. Itu air 2 kolah. Kalau air kurang daripada kadar itu dipanggil kurang dari 2 kolah. Qullah, qaf, dia guna qaf, qullah. Qullah ni asalnya macam di Kuala Kangsar tu ada labu sayur. Qullah ni di Mekah sana ada satu tempat nama Hajar, Haji Mro Hajar. Di Hajar tu orang duk buat bekas-bekas ni, bekas takungan ayam. Dia ada bekas dia. Kalau bekas besar ni nama qullah. 2 kolah, 2 bekas. Ayat yang terisi dalam 2 bekas tu 190 liter. Maknanya 190, maknanya 1 kolah tu 95 liter. Betul? 95 kali 2 9 kali 2 18 95. Itu asalnya 2 kolah ni 2 bekas. Ada sebekas ni dipanggil qullah. 2 bekas qullatan, 2 kolah. Bukan kolah kita tu. Kita 2 kolah banyak sangat. Yang penting kadar air. Qullah ni nama bekas. Tempat buat bekas itu Hajar. Hajar ni tak jauh daripada Mekah. Kalau kita ni labu sayur kat mana? Kuala Kangsar. Kolam dibuat di Hajar, labu sayur dibuat di Kuala Kangsar. Ada nama tempatnya. Qullah bukan nama tempat, nama tempayan. 2 tempayan tu cukuplah 190 liter. Bila dituang dua-dua tu, dipanggil 2 kolah. Istilah dia. Habaq jugalah. Kok kita tak tahu dia sebut 2 kolah, kurang dari 2 kolah, apa benda kolah. Air yang kurang dari 2 kolah akan menjadi mutanajis semata-mata dengan bersentuh dengan najis padanya. Najis masuk ke dalamnya walaupun ia tidak berubah. Masuk najis, dia jadi mutanajis. Walaupun air tak berubah, dia tetap dihukum sebagai air mutanajis. Kalau air 2 kolah masuk najis, kalau tak berubah bau, rasa, warna air tu masih suci. Air banyak dia ada kekuatannya. Air sikit dia tak ada kekuatan. Air banyak masuk tek cicak sebiji, buang tek cicak saja, air masih boleh dimanfaatkan. Air banyak masuk tikuih mati dalam air yang banyak, buang tikuih saja, air yang banyak boleh dimanfaatkan. Air banyak jatuh mati anjing dalam air yang banyak, buang anjing saja, air masih boleh dimanfaatkan. Contoh air kolam masjid, air kolam hotel, buang saja. Kalau ada orang buang air besar dalam kolam, cedok ketulan-ketulan tu boleh mandi lagi kolam.
boleh mandi. Dia tidak menajiskan air. Tak ada hukuman Nabi kata buang tu khalas, boleh guna. Sebab air tak berubah bau, rasa, warna. Kalau air sikit, contoh cawan ni sikit tak sampai 190 liter, ataupun botol ni terdedah, terbuka tudung, masuk teh cicak sebiji. Yang tu tak selalu kira berubah tak berubah. Air sikit masuk najis, kena buang. Dia ada kuman. Walaupun warna air tak berubah, bau tak berubah, rasa tak berubah, masuk najis, buang. Air yang sudah bernajis. Syekh Daud Al-Fatani dia bawa cerita ni dalam bab semayang. Semayang seorang-seorang macam air sikit. Semayang berjemaah macam air 2 kolah atau lebih. Semayang seorang diri macam air sikit. Bila tak khusyuk, Allah tak terima. Semayang berjemaah, kalau kita tak khusyuk pun, insya-Allah diterima oleh Allah. Sebab ada kekuatan jamaah. Kita tak khusyuk pun, tampung menampung, insya-Allah diterima juga oleh Allah. Dibuang yang tak khusyuk tu, yang bakinya diterima. Seperti mana air banyak ada najis, dibuang najis, baki air masih boleh dimanfaatkan. Air yang kurang dari 2 kolah akan menjadi mutanajis semata-mata dengan bersentuh dengan najis padanya, yakni najis masuk ke dalamnya, walaupun air tidak berubah. Hadis di bawah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah dia menyelamkan tangannya ke dalam bekas berisi air, ina. Ina ni bekas kecil, macam gayung, dia panggil ina. Bila sebut ina, bekas kecil, tentulah air yang ada dalam bekas itu sikit. Bangkit tidur, jangan celup tangan dalam air yang sedikit. Kalau air banyak pun jangan. Kita kena basuh dulu tangan kita 3 kali, kemudian baru kita masukkan tangan kita dalam air yang bertabur. Adab berwuduk macam kolah tu, walaupun air banyak di kolah, kita nak berwuduk, kita cedok, kita jurih tangan kita, basuh 3 kali. Lepas itu baru kita masukkan tangan kita dalam kolah untuk kumur. Ambil air, basuh dulu 3 kali pergelangan tangan, cedok, basuh, dah bersih dah tangan, baru masuk dalam kolah. Masuk untuk apa? Untuk kumur. Bukan masuk untuk duk basuh pergelangan tangan. Siapa duk basuh pergelangan tangan dalam air tu tak betul. Ambil basuh ni dulu, ambil basuh 3 kali, bersih dah tangan, baru masuk dalam tu. Walaupun air banyak. Makruh celup terus direct. Dia sintin baju, pak. Tu dia. Dia tu siapa? Kita. Kalau tak tahu, kono dalam tu. Makruh. Tangan ni kotor, ada COVID. Ada macam-macam naik motor habuk, debu, korek hidung semua. Garu sana, garu sini, main masjid, dia. Ni kolah kan? Masjid lain lah ke macam ni. Masuk dalam tu, basuh. Bukan macam tu. Basuh di luar. Cedok. Ataupun buka paip basuh. Tutup paip baru pergi kolah untuk kumur. Nak cedok tu ambil untuk kumur. Tangan basuh siap dah. Basuh dulu tangan. Kalau air sikit lagi tak boleh
Nabi tak bagi. Jangan masuk tangan dalam bekas untuk basuh tangan 3 kali. Pergelangan tangan tu basuh di luar, bukan dalam air. Tambah-tambah pula zaman Nabi ni banyak orang yang istinja lap. Bila malam tu dia buang air kecil ke air besar, dia guna batu dia lap. Kadang-kadang sipi-sipi bau tu dia kena tangan. Ini celup tu sehingga dia membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Basuh di luar bekas, kerana dia tidak tahu di manakah dia meletakkan tangannya ketika tidur. Waktu tidur, tangan kita garu sana garu sini, tangan kita kotor. Kalau betul tangan kita ada najis, haram kita mengotorkan air. Kalau kita kata tangan kita tak ada najis pun, boleh jadi ada kuman, ada kotoran. Kecuali jika najis yang masuk itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar, atau bangkai serangga yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka ia tidak menajiskan air. Sama ada air itu bertakung atau mengalir. Dalil di bawah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahayhi shifa wa fil akhari da, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam bekas air seseorang kamu, maka hendaklah dia selamkan seluruh badan lalat itu. Kemudian hendaklah dia mencampakkannya. Sesungguhnya ada penawar pada salah satu sayapnya, dan ada penyakit pada sayap yang satu lagi. Hadis ni nak beritahu pengecualian. Tadi kita sebut air sikit masuk najis, maka jadi mutanajis. Kecuali najis yang masuk itu bangkai serangga, dia tidak menajiskan air. Air sikit masuk darah, buang. Air sikit masuk tahi, tak cicak ke, atau masuk air kencing ke, masuk nanah ke, arak setitik masuk, buang. Ya sikit, ya banyak tak apa kalau tak ubah. Jadi dalam banyak-banyak najis ni bangkai. Bangkai serangga najis juga, masuk layak, dia tidak menajiskan air. Nabi buat contoh hak paling berat sekali, lalat. Sebab lalat ni dia suka sampah, dia suka najis. Bila dia mati, lalat ni mati dalam air, tak apa, buang lalat, air guna. Kalau air minum, minum. Air minum, kita minum. Jangan buang air tu. Termasuklah semut. Semut mati dalam air, buang semut. Air jangan buang, minum. Air kopi masuk semut, buang semut dia. Terlalat, hak kotor, lebih kotor pada semut pun Nabi tak bagi buang. Nabi suruh selamkan dia sampai ke bawah, kemudian buang lalat, bukan buang air. Lepas tu minum. Jadi air penawar. Air tu jadi air penawar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dia ada 2 sayap, satu sayap bawa penyakit, satu sayap lagi bawa penawar. Jadi bila Allah takdirkan lalat masuk dalam air teh kita, kita ambil camca, kita selamkan dia. Bila selam, confirm dia akan mati. Duduk kat atas permukaan air tergedik-gedik tu tak mati lagi, Nabi suruh selam. Makna Nabi suruh kita bunuh dia. Bila bunuh mati, bila mati bangkai.
Semua binatang yang mati tak disembelih dipanggil bangkai, kecuali ikan dan belalang. Bangkai najis. Minum. Tak lalu bagi saya minum. Simpan. Ustaz Zabri mai 11 kali bagi. Basi dalam kopi tu, buang peti air, bagi saya minum. Sebab Nabi kata syifa, penawar. Mungkin ada tuan-tuan ada sakit apa, sakit perut ke, gastrik ke, minum air lalat lega. Mana tahu. Nabi sebut. Orang buat kajian memang suruh. Sayap kanan dia tu penawar, sayap kiri penyakit. Penawar dia lebih kuat pada penyakit. Sebab tu dia makan sampah ni tak sakit perut. Dia kuat, protection dia tu dekat sayap dia. Dia ada ketahanan, antibody dia tu. Kita kena COVID, lelat kata aku tak kena pun. Aku makan tai pun tak apa, tak ada cirit-birit keracunan apa. Kuat pun dia. Lelat. Kuat zahir batin. Baca tentang lalat. Dia boleh terbang berapa jam, kuat pada dia terbang lagi. Berapa hari boleh terbang. Dia memanglah dia jadi bangkai bila mati, tapi dia tak kacau ayam kita. Buang lalat sudah. Orang Melayu kita, semut mati tak mau minum dah, buang 1 jam ayam dari semut mati. Buang semut sudah, buang ayam apa. Tak lagi lupa. Tak lagi bodoh macam-macam kan. Hak buang tu lah bodoh. Bacuh punya teruk 1 jam buang. Saya duduk minum tak bodoh pun. Nabi kata jangan buang. Jangan buang. Buang dia pun dah cedok tu, buang. Sauk orang guna camca lah. Ada cara dia, jangan tapih pula. Ni jak ni ada semut, ambil jak kosong, tak penapis tuang tu tak kena ke tu. Tu tak boleh. Tu salah tu kena buang. Dia kena cedok. Cedok betul. Kalau kita ni jak air kopi, ada semut mati. Kita ambil jak kosong, kita tak penapis, kita tuang. Yang tu tak boleh cara tu. Silap cara tu, kena buang, tak boleh minum. Kena ambilkan camca. Ambil dengan penapis tak apa, tapi cara dia ialah kita sauk, kita betul. Sauk lah. Ada apa ekor sangat. Dia yang bodoh makan semut, orang kata jadi bodoh tu. Semut duk jalan kot ni tangkap makan bodoh. Semut duk jalan ambil bodoh lah. Tu memang baik. Tu Nabi suruh tutup bekas-bekas ayam, bekas minyak semua tutup. Kalau dia masuk juga, tak apa, kita buang dia aja. Tak apa, tidak ada kajian yang kata minum air semut masuk jadi tak cerdik, hilang ingatan, tak ada kajian. Yang ada Nabi kata minum, jangan membazir air. Tapi serangga ni kalau dia mati dalam pakaian solat kita, tu tak boleh, solat kena ulang. Kita cerita ayaknya, dia mati dalam ayak, kita buang dia, kita boleh minum ayak. Kalau lalat mati dalam baju kita, atau yang biasanya nyamuk masa kita tampak kita bubuh dalam pokok baju, semayang kita tak sah, kena ulang semayang. Semayang menanggung bangkai, walaupun bangkai serangga. Bangkai hak boleh bubuh dalam baju ni belalang, tak apa. Yang kedua ikan orang tak boleh baju lah. Kalau kata dia beli ikan bilih ke, dia bubuh dalam poket dia, sebab dia semayang, ikan tu mati tu, tu tak apa. Ikan yang belalang tak dipanggil bangkai, tak apa.
Nyamuk mati di badan kita, di pakaian kita, kita sembahyang tak sah. Kita tampak nyamuk, nyamuk duk melekat di kulit kita tu, kita sembahyang tak sah sembahyang kita. Darah dia, kita tampak mercik darah ke baju ke, kena kulit, darah tak apa, dimaafkan sikit. Darah dimaafkan pada pakaian dan badan. Kalau sikit. Darah masuk ayak tak boleh juga, ayak kena buang. Darah maaf pada pakaian, tak maaf pada ayak. Serangga dimaafkan dalam ayak, tak dimaafkan dalam pakaian dan juga kulit badan kita. Jika diperbanyakkan air sedikit, ayak kurang dari 2 kolah yang mutanajis, dia sayang nak buang ayak mutanajis. Ayak masuk najis ni dia sayang, dihimpun cukup 2 kolah. Dan air itu tidak berubah, maka ia kembali suci. Kembali pada asal lah. Asal ayak suci. Bila dihimpun ayak mutanajis ni cukup 2 kolah, dia suci balik ya. Jadi bila 2 kolah kita tengok berubah tak berubah. Tak berubah, tak berubah suci. Atau air mutanajis ni boleh guna untuk siram pokok dan sebagainya. Yang tak boleh kita minum, kita berwuduk tu tak boleh. Perubahan yang dimaksudkan sama ada dengan sesuatu yang suci atau najis. Sebelum ni kita cerita perubahan. Ada air yang berubah dengan benda suci. Macam air masuk Milo, koko, dia berubah. Bila berubah dia jadi air mutaghayyir, suci tetapi tidak menyucikan. Berubah tu berubah apa? Berubah warna atau rasa atau bau. Masuk kopi, dia bau kopi, dia warna kopi, dia rasa kopi. Itu panggil air yang dah berubah. Itu kalau masuk bahan-bahan suci lah. Kalau masuk bahan najis, dia jadi mutanajis. ويندب تغطية الإناء فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة سواء قدر على يقين بيقين أم لا فإن تحير أراقهما ويتيمم بلا إعادة والأعمى يجتهد فإن تحير قلد بصيرا ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحدة kulli wahidin marratan aw bi baulin araqahuma wa tayammam. Sunat menutup bekas supaya binatang-binatang ni tak masuk. Kita tutup bekas. Habis tak ada nak tutup pun, tak ada penutup. Kita letaklah satu rantin, satu kayu melentang. Isyarat kata kita tutup. Tak macam tu. Nabi suruh tutup. An Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istajnaha al-layl fakuffu sibyanakum fa inna asy-syaitan tantashiru hina idhin fa idza dhahaba sa'atan min al-'isha faqalluhu وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا متفق عليه. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tibanya waktu malam maghrib, maka masukkan anak-anak kecilmu ke dalam rumah. Yang ni kita buat amal kan. Kalau anak main bola ke apa petang-petang, balik mandi. Nak malam lah, masuklah rumah. Takut mereka diganggu oleh syaitan, meracau, riau malam, dan boleh hilang. Boleh hilang. Kerana pada waktu itu, waktu senja, syaitan sedang berkeliaran. Waktu puncak bagi syaitan, waktu sibuk mereka, time tu.
Ni pun kerja ni pun kita orang pergi kerja pagi-pagi kan. Jambatan. Pagi-pagi buka keluar pergi kerja. Kita kerja pagi, dia kerja malam. Bukan dia shift malam lah, dia memang macam tu. Siang pun ada setan, tapi time maghrib tu sibuk. Keliaran. Maghrib tu ada yang balik, ada yang baru nak pergi kerja. Setan ramai waktu tu. Waktu tu ramai. Takut ni pelanggang kita ataupun ni pencolek anak ke, jangan biar kat nak maghrib balik mandi siap solat maghrib. Ni waktu petang-petang tu kat nak maghrib tu bawa anak pergi besar malam. Tak kena, salah. Pergilah petang, walaupun nama pasal malam pergi petang. Petang pun buka dah. Ataupun pergilah baik sikit, lepas main maghrib baru pergi. Lepas Isya ke, tak tutup lagi. Anak-anak kecil jangan dibiar berkeliaran pada waktu maghrib. Sampai tak mayang maghrib, debus seronok. Tak boleh duduk luar rumah, bahaya. Nabi kata, tu ayah-ayah kita, tuk-tuk kita dulu balik lambat pukul 7 tak balik lagi, pergi cari. Betul ya tu? Pesanan Nabi. Apabila sudah berlalu satu waktu dari Isya, lepas Isya baru pergi. Kalau nak bawa anak lebih besar malam, lepas Isya, maka bolehlah kamu membiarkan mereka keluar. Lepas Isya tak apa. Anak-anak orang Arab jenis duduk main depan halaman rumah, main bola lah apa kan. Musim panas tak sekolah, dia pun main lepas Isya. Main bola, main lari-lari depan-depan rumah lah. Main Isya, lepas maghrib jangan. Maghrib duduk dalam rumah. Ngaji Quran ke apa kan, maghrib Isya tu jangan dibiarkan berkeliaran. Kemudian Nabi pesan, dan tutuplah pintu rumahmu waktu maghrib tu, tutup pintu. Bukan tutup saja, dan sebutlah nama Allah. Sambil duduk tutup pintu tu, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu. Keselamatan. Tak mau bagi syaitan masuk. Waktu maghrib, kalau pintu terdedah terbuka, kita takut pencurinya. Kita juga kena takut syaitan masuk ke dalam rumah, dia tidur dalam rumah. Itu kita kena benteng rumah kita dengan menyebut nama Allah. Bismillah lah paling senang. Tutup pintu, Bismillah. Tutup tingkap, Bismillah. Padamkan pelitamu. Ni nak tidur ni, padam lampu. Dan sebutlah nama Allah. Kat switch off. Bismillah. Padam aircon, Bismillah. InsyaAllah dia tahan lama. Sebut nama Allah. Tutup aircon, tutup kipas. Switch lah dulu padam lampu. Tidur dalam keadaan gelap, padam lampu. Adalah lampu dekat ruang tamu tu kita buka lah kan. Lampu bilik ni biar gelap. Ini pun orang buat kajian, bagus tidur dalam gelap. Tidur dalam bilik gelap. Kat ruang tamu, kat dapur kita buka lah lampu. Nak tutup lampu, Bismillah dulu. InsyaAllah dia tak akan jadi kebakaran pasal elektrik. Kadang-kadang dia jadi kan, lintas-pintas tu terbakar rumah. Kalau cara zaman dulu, pelita cepeni apa semua tu, kita disuruh padam. Sebut Bismillah. Nabi sebut ada fuwaisiq, makhluk kecil yang fasik. Fuwaisiq, bukan fasik, fuwaisiq, makhluk halus, dia jahat. Fasik ni jahat. Antaranya tikus.
Tikui tu dia boleh langgak pelita, minyak tumpah, berlaku kebakaran. Dan dia pun boleh dirasuk juga. Syaitan masuk dalam badan tikui, dia pun jadi gila. Dia mengamuk apa pun tak tahu, rumah terbakar. Nabi suruh padam. Kalau tak mau padam, letak di tempat yang selamat. Nabi kita ni penyayang. Ini pesan-pesan ni menyayang. Macam tuk-tuk kita lah, dia bagi, dia pesan nak ni, dia pesan nak ni kan. Saya dulu kalau nak pergi sekolah, tuk saya selalu pesan, ketuk dulu kasut tu, ketuk dulu, stukir ribah-ribah dulu. Rupanya Nabi pun pesan. Nabi kata, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, sebelum pakai kasut, sebelum pakai stukir, hendaklah dia kibah-kibah dulu. Takut ada orang datang apa-apa lah tu. Kasut ni kata puru, selalu duduk. Duduk lah tu kita pakai. Takut ada lipan ke apa kan. Nabi pesan. Pesan ni tanda sayang. Padam pelitamu, tidur dalam gelap. Sekarang ni sambil nak tidur, dia tengok handset lagi, dia menyala ni. Padam, bagi gelap. Saintis buat kajian, tidur dalam gelap ni baik untuk kesihatan kita. Sampai lampu tidur semua dipadam. Kok lampu ruang tamu je, atau lampu di dapur. Bilik tidur biar gelap. Tidur betul-betul. Waktu main betul-betul, waktu tidur betul-betul. Nabi suruh padam. Ikat, hak mana yang kita guna tali, getah, kita ikat. Ikat bekas. Macam minyak. Minyak dalam botol kita tutup dengan tudung. Minyak dalam plastik tu kita ikat lah. Hujung tu ikat. Jangan dibiar terdedah. Ikat dan tutupkan bekas minuman dan makananmu, serta sebutlah nama Allah. Sebelum nak tidur malam, kita cek dulu. Ayuk belengah semua kita tutup. Yang ni takut, selain daripada takut masuk najis, masuk serangga, masuk cicak sebagainya, kita juga takut pengkhianatan syaitan. Dalam satu tahun tu ada malam tertentu yang diturun wabak penyakit. Dia akan masuk ke dalam bekas-bekas yang terdedah. Lepas tu kita makan pula nasi sejuk tu terdedah, tak letak tudung. Esok buat nasi goreng. Takdir Allah boleh sakit tu. Sakit misteri. Sakit pelik. Bila sakit pelik mula nak kata buatan orang. Pasal makan nasi tu tutup. Kalau tutup tak apa, tak tutup bagi ayam. Minyak tak tutup, goreng lagi esok. Tak payah buang. Minyak elok lagi. Tapi dah tak tutup semalaman, pagi esok buang. Tutuplah. Bukan tutup saja, kena sebut tu nama Allah. Tutup Bismillah. Syaitan kalau dia nak buat khianat, kita tutup pun dia boleh buka. Bukan berat mana tudung tu. Anak kecil kita pun boleh buka. Syaitan boleh buka. Ringan lah. Dia ludah lah, muntah lah. Orang Melayu muntah hantu jadi badang. Jadi penyakit lah makan muntah. Cerita badang tu cerita penglipur lara ya. Bila kita sebut nama Allah, ni botol air ni terbuka gitu. Kita nak tidur, kita round dulu rumah kita. Round dulu. Oi, dia terbuka ambil tudung. Kalau tutup tu saja, tak sebut nama Allah, syaitan kata ni aku tak boleh buka. Dia boleh buka. Buka ni dah. Dia kencing kan. Di sudut fiqahnya lagi tak berubah tu suci lah. Kita tak bau kencing dia, tak nampak berubah, kita minum pagi esok. Sudut fiqah boleh. Tapi di sudut larangan Nabi ni bahaya. Terserah minum, buang. Kita tutup, kita sebut Bismillah. Kita
tutup bismillah, dia tak boleh buka. Ni lock mati tu ya. Bismillah. Syaitan nak pulas tak boleh. Tutup tikar bismillah, dia boleh buka tikar. Kalau kita tutup tikar, kita sebut bismillah, dia tak boleh masuk ke tikar. Tutup pintu, dia tak boleh masuk ke pintu. Dia duduk luar. Dalam hadis yang lain, syaitan memang malam-malam ni dia nak cuba masuk dalam rumah, nak bagi anak bergaduh, suami isteri bertengkar, masuk rumah. Kalau kita balik rumah, kita baca bismillah, kita tutup pintu, dia duduk luar. Dia kata la mabita lakum. Ketua syaitan kata kepada syaitan-syaitan yang lain, tiada penginapan lah bagi kita. Ada pula nak menginap rumah manusia. Jahat. Dia pun nak masuk, tak boleh masuk. Ketua dia kata dekat pengikut dia, la mabita lakum. La mabit mana tiada penginapan. Lakum bagi kamu, termasuk dia tadi. Mafhum mukhalafah dia, kalau orang tak reti adab ni, dia masuk, dia kunci, dia tutup. Ingat syaitan tak boleh masuk, dia boleh masuk. Dia tidur sekali dengan kita. Subhanallah, jahat ni. Dalam rumah ada syaitan, kita tak nak. Kita nak hak ada dalam rumah tu kita halau keluar. Hak luar dia kalau masuk. Jadi baca bismillah. Keluar rumah, bismillahi. Bismillah juga, tawakkaltu 'ala Allah. Takut dia masuk dalam kereta kita, dia ganggu perjalanan kita. Siapa keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya, hudita, malaikat kata, kau diberi hidayah, wa kufita, dicukupkan rezekimu, wa wuqita, dijaga keselamatan, wa tanahha 'anka syaitan, syaitan akan menjauhkan diri daripada kamu. Malaikat baca doa kat kita pula. Kalau kita tak baca doa keluar macam tu je, bahaya. Tu yang nampak apa melintah lah apa lah tu, gangguan syaitan. Orang kata apa? Lebuh raya karam. Kalau kita baca doa keluar, insya-Allah dia tak berani. Wa tanahha, menjauhkan diri, anka syaitan, daripada kamu syaitan. Syaitan tak berani, dia lari jauh daripada kita. Kalau tak ada penutup, sekurang-kurangnya letaklah sesuatu seperti kayu melintang di atasnya. Kita tengok atas balik. Sekiranya terjatuh najis ke dalam salah sebuah bekas air, ada dua bekas, salah satu, ada satu masuk najis, ada satu lagi tak masuk najis. Dia ada dua bekas, dua timba air, salah satu masuk najis, hak timba satu lagi tak masuk najis. Lepas tu dia tak tahu timba mana, tak tahu hak masuk najis hak mana, yang tak masuk najis yang mana satu, tak tahu. Hendaklah berwuduk dari salah satu bekas dengan ijtihad. Salah satu suci, satu lagi najis. Dia berwuduk, fikir tengok ijtihad, fikir tengok mana, dan zahir tandanya, sama ada dia mampu menggunakan air yang suci dengan yakin ataupun tidak. Walaupun ada lagi ayat lain, ayat paip contohnya. Ayat paip ada timba, dua timba, satu masuk najis, satu tak masuk najis. Dia confuse tak mana satu tak, dia gunalah salah satu. Guna salah satu. Dia tuang satu, satu lagi dia guna. Walaupun ada aja yang paip, dia tak wajib tuang kedua-duanya. Ini masalah orang yang ragu-ragu. Macam tu juga kain. Kita ada dua helai kain, warna nak sama, salah satu kena najis, terpercik yang kencing kan, salah satu lagi okey. Kita tak tahu apa mana satu, fikir guna satu, satu lagi kita pergi basuh. Tak wajib basuh dua-dua. Bila ada dua, kita boleh memilih.
Kain ni kan kain ni kita cium semua. Hak ni suci ni, hak ni tak suci. Basuh satu je. Tidak wajib basuh dua-dua. Jika dia kehairanan tidak mampu berijtihad, maka tuangkan kedua-dua air itu. Pedih sangat, tuang dua-dua. Lepas tu kalau ada ayam, guna ayam lain. Kalau tak ada, tayamum. Dah buang ayam dah tak ada. Dan hendaklah dia bertayamum tanpa perlu mengulangi solat yang dia solat dengan tayamum ini. Nanti kalau dia dah jumpa ayam, nanti dia tak payah ulang tayamum tu. Orang buta juga boleh berijtihad. Dicium dengan hidung. Jika dia kehairanan tidak mampu berijtihad, dia mestilah bertaklid kepada orang yang celik. Jika kesamaran kepada seseorang dua bekas air, ni masalah lain pula. Yang mana satu bekas berisi air mutlak dan yang mana satu bekas berisi air mawar. Yang ni tak ada najis, bekas ni air mawar, bekas ni air mutlak. Hak ni pun okey, ni pun okey, cuma yang ni mutlak, suci lagi menyucikan, air mawar suci tetapi tidak menyucikan. Hendaklah dia berwuduk dengan menggunakan air dari kedua-dua bekas itu secara bergilir. Dia ambil wuduk dua kali ya, senangnya. Ambil wuduk dengan air bekas ni, ambil wuduk sekali lagi dengan air bekas ni. Tetapi jika kesamaran mana satu air mutlak dan air kencing, ada dua bekas, satu bekas air mutlak, satu lagi air kencing. Air kencing yang hilang bau, kalau masih berbau, kita tahu ni bau kencing ni dia hilang bau, dah lama dah hilang bau. Jadi confuse lah, mana air kencing, mana air mutlak. Hendaklah dia menuang kedua-dua air, kemudian dia bertayamum. Itu caranya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya. Kucing kencing pancut merata dekat pakaian. Pakaian kita ada banyak. Kalau ada selai je kena basuh semua. Selai tu memang kena basuh. Kalau ada banyak lai macam tadi lah, ada yang suci, ada yang tak suci. Yang mana kita rasa suci, kita boleh pakai. Tapi ada pakaian yang wajib kita basuh. Kalau kata ada dua, salah satu. Ataupun kita yakin dua-dua bau kencing, kena basuh dua-dua. Kena basuh dua-dua. Kalau satu elok, satu lagi ni, kita confirm mana satu, satu je wajib basuh. Tidak wajib basuh kedua-dua. Berbau, berbau kena basuh. Dia bila ada dua, dia salah satu. Dua bilik contoh, bilik ni ke bilik ni. Anak kita kencing, kita pun dah lupa dah. Jenis ingat-ingat lupa ni kadang-kadang bilik ni ke bilik ni tak. Basuh satu bilik lah. Satu bilik lagi suci. Ijtihad berlaku pada salah satu daripada dua benda. Tapi kalau satu bilik, bilik ni lah dia kencing, tapi Kak Mozaik ni basuh satu bilik. Basuh satu bilik. Ijtihad tak boleh berlaku pada satu benda. Dia kalau dua, bilik ni kan bilik ni. Nak senang basuh dua-dua. Tapi diikut fiqah, bila dua, satu bernajis, satu lagi tak najis, kita basuh bilik. Mana-mana yang berat sangkaan kita basuh bilik ni, bilik tu tak payah basuh. Ijtihad berlaku pada salah satu dari dua perkara. Kalau satu, dia kena basuh semua. Basuh bilik itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang kita semua dijemput ke rumah dari rumah dan juga Ramli Din. Jadi kita tengoklah tahlil pagi ini. Kita tengoklah kalau sebab dekat dengan rumah Ramli, di rumah Ramli. Dekat dengan rumah Nakarya, di rumah Nakarya. Itulah kita bagi sahabat. Pak Ya, Ujono dan Mang Li kita